Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fadilul Imam, seluruh kita kuasa muslimin dan muslimat yang berahmati Allah sekalian. Pertamanya alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita dapat terus bersama-sama di rumah Allah pada malam ini bagi meneruskan pembicaraan kita merujuk kepada kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu kitab Fiqh Keutamaan, memahami keutamaan. Dan kita masih berada dalam bab yang bertajuk keperluan umat Islam untuk memahami keutamaan. Dan pada pertemuan, dua pertemuan lepas, telah disentuh berkenaan tentang beberapa perkara, khususnya melibatkan orang Islam itu sendiri yang punya kesedaran untuk beramal, kesedaran beragama, namun dalam keadaan kesedaran beragama itu ada disebabkan kekurangan ilmu, masih lagi terjebak ke dalam kita boleh sebut bencana kurang untuk memahami keutamaan dalam nak meletakkan amalan mana yang perlu didahulukan, amal mana yang perlu dikesampingkan kemudian. Jadi pada malam ini kita sambung di penghujung bab ini, keperluan umat Islam memahami keutamaan, yang mana Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan beberapa perkara yang berkenaan tentang umat Islam itu sendiri, disebut sebagai terperangkap dalam satu perbuatan yang sehingga hari ini masih lagi mereka, yakni umat Islam, lakukan. Apa dia yang disebut? Iaitu yang pertama, mereka tidak mengindahkan, ataupun umat Islam ini tidak mengindahkan sehingga ke satu keadaan, satu tahap yang agak besar, persoalan berkenaan fardu kifayah yang berkaitan dengan umat secara menyeluruh. Dr. Yusuf menyatakan umat Islam sudah tidak mengindahkan, tidak menghiraukan, tidak mengambil tahu, sehingga sampai ke satu tahap yang sangat besar, persoalan fardu kifayah yang berkaitan secara langsung ke atas umat Islam. Dibagi contoh umpamanya seperti peningkatan kualiti ilmu pengetahuan, yang mana ditengok pada sekarang ini dari segi kualiti ilmu pengetahuan itu sendiri, umat Islam tertinggal jauh berbanding dengan mereka yang bukan Islam. Dia jadi terbalik-balik. Satu ketika dulu, pada zaman kegemilangan kerajaan Islam, sejarah merakamkan pada zaman keemasan zaman Khilafah Abbasiyah dan juga pada zaman Bani Umayyah yang bertapak di Andalusia,
bagaimana umat Islam pada ketika itu berjaya mencipta satu tamadun yang bukan sahaja memberi manfaat kepada manusia pada ketika itu, malah memberi manfaat kepada manusia sehingga ke hari ini, tahap itu. Dan pada ketika itu orang-orang di sebelah barat datang berguyun-guyun ke negara umat Islam, datang ke Baghdad, datang ke Andalus untuk menuntut ilmu. Hari ini dia jadi terbalik-balik kan. Kita pula kena pergi belajar ke tempat mereka. Sebab apa dia jadi terbalik macam tu? Sebab mereka sendiri ambil iktibar, ambil pengajaran daripada apa yang dilaksanakan oleh umat Islam pada ketika itu, dan mereka boleh muncul sebagai manusia yang berjaya untuk mencipta tamadun. Dan umat Islam pula bila mana meninggalkan apa yang telah mereka laksanakan selama ini, akhirnya ketinggalan. Sebab itu ada satu buku yang dikarang oleh Syekh Abu Hasan Ali An-Nadawi. Tajuk dia Kerugian Dunia Akibat Kemunduran Umat Islam. Dia kata rugi dunia ni sebab umat Islam ni mundur, khususnya dari aspek ilmu pengetahuan. Sebab memang sejarah telah membuktikan, tak dapat dinafikan. Ahli sejarah barat sekarang pun mereka tak boleh nak tutup perkara ini, memperakui bahawa tamadun yang dipelopori oleh umat Islam pada ketika itu sebagai perintis kepada kemajuan sains dan teknologi yang kita kecapi sehingga ke hari ini. Kita tunjuk kata rugi yang dunia sebab mundur umat Islam. Sebab umat Islam pada ketika itu bila mana mereka meningkatkan ilmu pengetahuan mereka dalam segenap aspek kehidupan, yang kita sedia maklum dari segi perubatan, dari segi matematik, fizik, astronomi dan seumpamanya. Semua perkara itu mengarah kepada kebaikan. Umat Islam, ahli-ahli cendekiawan Islam pada ketika itu, mereka mendalami, buat kajian tentang ilmu yang melibatkan aspek kehidupan manusia ini, atas sebab disandarkan kepada hadis Nabi SAW, yang mana sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang boleh bagi manfaat kepada manusia yang lain. Dia rebutnya itu. Kemudian dia rebut janji Allah Subhanahu Wa Taala dari segi pahala amal jariah itu sendiri. Maknanya kajian ilmu yang dibuat untuk mengejar redha Allah, mengejar pahala jariah itu demi untuk kebaikan. Sebab umat Islam, orang Islam kita ada, kita tahu tentang persoalan dosa pahala berbanding dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam bila dia buat sesuatu perkara, bukan dia ada pertimbangan dosa dan pahala. Sebab itu apa yang dibuat, keberkatan itu ada, manfaat yang kita boleh manfaatnya sehingga manusia ke hari ini dapat merasai. Kadang-kadang benda tu simple kan. Ada juga dalam satu buku The Lost Islamic History, karangan Firas Khatib, salah seorang ahli sejarah, profesor ataupun pensyarah sejarah di Amerika Syarikat. Banyak dia bongkar balik ini pencapaian umat Islam pada
pada zaman dahulu, yang mana benda-benda yang mungkin kita nampak remeh kan, kopi, kopi yang kita duk minum, yang mula-mula cipta minuman kopi ni orang Islam, tentera Turki, bawa balik daripada Yaman balik ke Turki, mula mempelopori minuman kopi. Orang Islam minum kopi pada masa itu, sehingga kan di barat pada waktu itu diceritakan diharamkan minum kopi ini sebab kopi ini dianggap sebagai minuman orang jahat. Malah disebut sebagai minuman syaitan sebab orang Islam minum. Faham? Sebab orang Islam yang minum. Jadi sekarang mereka pula lebih minum pada kita kopi. Satu lagi benda nampak simple, multi course meal, yang kita pergi, tuan-tuan biasa pergi majlis rasmi pergi makan semua, yang mula-mula makan dia main dengan pembuka selera dulu, appetizer dulu, lepas tu baru datang makan berat, lepas tu mencuci mulut, lepas tu dia main tanya nak minum teh kan, minum kopi kan, yang mempelopori perkara itu di kalangan orang Islam sendiri. Direkodkan namanya Al-Hasan. Al-Hasan direkodkan dia pegawai yang bertugas di istana Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad. Kemudian ada sedikit salah faham dikatakan di situ, tak cerita habis lah, dia pun hijrah ke Andalusia, dan di situlah dia mulakan dengan dia punya penemuan ni lah. Akhirnya barat ambil benda tu daripada orang Islam. Satu lagi contoh dalam sejarah pelayaran, kita belajar di sekolah, orang yang mula-mula menemui benua Amerika, kita belajar nama dia Christopher Columbus. Kita pun hafal Christopher Columbus. Baru nanti jawab periksa. Sedangkan yang menemui benua Amerika ratusan tahun sebelum daripada Christopher Columbus sampai ke benua Amerika, pelayar Islam dah jejakkan kaki ke benua Amerika. Dan diceritakan juga Christopher Columbus sendiri dalam pelayaran dia menuju ke benua Amerika, dia merujuk kepada peta yang dibuat oleh ahli geografi Islam sendiri yang bernama Al-Idrisi. Semua ni ditutup, sebab mereka yang menjajah kita. Orang yang menjajah dia yang menulis sejarah tu lah, ditutup sejarah kegemilangan umat Islam. Peningkatan kualiti ilmu pengetahuan. Hari ini terbalik. Mereka berada di atas, kita kembali berada di bawah. Sebab mereka boleh berada di atas, sebab mereka melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam Islam itu sendiri. Sebab tu mereka boleh berada di atas dalam kehidupan dunia. Ada lagi satu kajian tahun 2013-2014 silap saya, salah kajian dari beberapa orang profesor di George Washington University, Amerika Syarikat. Kajian berkenaan, tajuk kajian lebih kurang sejauh manakah Islam negara Islam. Dikaji dalam aspek nilai, dari segi amanahnya, dari segi disiplinnya, banyak lagi lah, banyak aspek kajian, termasuk ekonomi, budaya dan pendidikan dan seumpamanya. Dan kajian dia itu
walaupun tajuknya sejauh mana Islam dan negara Islam, kajian ini tidak hanya tertumpu kepada negara yang majoritinya umat Islam, tapi diperluaskan kepada negara yang bukan Islam semua. Bila dibentangkan hasil kajian nombor 1 sehingga nombor 33, semua yang negara bukan Islam. Nombor 1 sampai nombor 33, seingat saya bukan semua negara yang tersenarai itu negara bukan Islam, yang mana mereka sendiri telah pun melaksanakan nilai-nilai yang sepatutnya dilaksanakan oleh umat Islam itu sendiri, dari segi amanahnya, dari segi disiplinnya, dari segi kemahuan untuk mendalami ilmu, banyak lagi. Di situ jelas menunjukkan bahawa tertinggalnya umat Islam, sehingga disentuh oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini. Benda mungkin dalam konteks fardu kifayah, namun walaupun fardu kifayah bukan tak payah buat, kena fardu tetap diambil perhatian, diambil berat, lebih-lebih lagi yang melibatkan, yang memberi kesan yang besar kepada umat itu sendiri. Peningkatan ilmu pengetahuan, disebut lagi perindustrian. Kita umat Islam ni lebih cenderung majoriti yang kita sebagai masyarakat pengguna, daripada menjadi masyarakat yang pengeluar. Betul ya? Saya pun sempurna umat Islam ni. Kita majoritinya masyarakat pengguna, berbandingnya bukan Islam. Kalau kita tengok, kalau tuan-tuan baca statistik mereka yang terlibat dalam industri produk halal, dalam 30 ke 40% saja yang terlibat adalah di kalangan orang Islam di negara kita. Selebihnya 60 ke 70% orang bukan Islam yang ambil peluang, sebab dia nampak keuntungan yang ada di situ. Begitu juga dalam aspek perbankan Islam, pelanggan majoritinya di kalangan bukan Islam. Kita ni lebih banyak kepada menjadi masyarakat pengguna. Kita tertinggal dalam persoalan tersebut. Jadi banyak lagi disebut di sini. Secara umumnya nombor 1 ini yang nak sebut bahawa umat Islam sudah tidak meletakkan keutamaan kepada perkara-perkara fardu kifayah yang melibatkan, memberi kesan yang besar ke atas umat itu secara menyeluruhnya, menyebabkan kita mundur, tertinggal. Baik. Yang keduanya, di samping itu mereka juga mengabaikan sebahagian fardu ain. Perkara yang kedua, atau melaksanakannya tetapi dengan cara yang tidak sempurna. Perkara yang kedua, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut umat Islam itu mengabaikan sebahagian fardu ain, ataupun buat juga tapi tidak sempurna. Contohnya seperti melaksanakan kewajipan amal ma'ruf dan nahi munkar, di mana Islam menyebutnya terlebih dahulu sebelum menyebut solat dan zakat, ketika mana menjelaskan sifat-sifat masyarakat yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Quran nak menunjukkan bahawa tanggungjawab, kewajipan melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar ini begitu penting, sehingga kan disebut terlebih dahulu kewajipan ini
dibanding dengan persoalan solat dan zakat. Ayat 71 surah At-Taubah, Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakah. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong, pembantu bagi sebahagian yang lain. Mereka ini menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah daripada yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat. Ayat ini Allah Ta'ala sebut dulu, Allah Ta'ala menjelaskan sifat orang yang beriman ini. Allah Ta'ala sebut dulu, antaranya yang pertama, dia melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar, baru disebut solat zakat. Bukan solat zakat itu tak penting, cuma nak bagi satu penekanan bahawa persoalan amal ma'ruf nahi munkar itu perkara yang penting. Dan dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, Ali Imran ayat 110, Allah Ta'ala menyatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah Ta'ala sebut kamu ni umat Muhammad adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia. Syarat dia nak jadi terbaik ni, Allah Ta'ala letak yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Baru Allah Ta'ala sebut wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Konteks, dalam konteks ayat ni kita kena faham, bukan nak kata beriman perkara yang perlu dikesampingkan. Cuma Allah nak bagi penekanan, nak tunjuk kepada kita bahawa kerja buat amal ma'ruf nahi munkar perkara yang penting, yang perlu dibagi keutamaan, sebab kesan dia besar. Bila umat Islam mengabaikan kefarduan ini, kewajipan ini, kesan yang cukup besar yang kita dapat lihat pada hari ini. Dan pada surah Al-Ma'idah ayat 78-79, Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita sebab turunnya laknat ke atas Bani Israel, antaranya ialah mereka mengabaikan kefarduan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'al. Allah Ta'ala sebut mereka Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Ta'ala sebab satu sama lain mereka tidak melarang tindakan mungkar yang mereka buat. Sebab datang laknat Allah, tidak dilaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Labisa ma kanu yaf'alun, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuatkan. Muslimin muslimat rahimakumullah, perkara yang cukup penting, persoalan amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan, ma'ruf, dan dia kena sekali, dia tak boleh nak suruh kebaikan saja, dan dalam masa yang sama kena cegah kemungkaran atas kapasiti masing-masing lah, atas kapasiti masing-masing. Sama ada kita sebagai suami, sebagai ayah, kita ada tanggungan kita. Sejauh mana kita melaksanakan kefarduan amal ma'ruf nahi munkar itu ke atas tanggungan kita. Mungkin kita seorang majikan, sejauh mana kita melaksanakan kewajipan tersebut ke atas pekerja kita, atas kapasiti masing-masing. Yang penting kita kena laksanakan kewajipan ini dengan sempurna. Sebab kemunduran, ketinggalannya umat Islam ini, Dr. Yusuf Qaradawi sebut sebab mengabaikan keutamaan
mengabaikan sebahagian fardu ain ataupun melaksanakannya, buat tapi tidak dengan sempurna. Dan dibagi contoh pelaksanaan kewajipan amal ma'ruf nahi munkar. Baik. Yang ketiga, mereka memberikan tumpuan yang berlebihan terhadap sebahagian daripada rukun Islam dibandingkan dengan penumpuan mereka terhadap sebahagian rukun yang lain. Ada di kalangan umat Islam ini hanya bagi tumpuan yang berlebihan terhadap sebahagian daripada rukun Islam dan mengabaikan tumpuan terhadap rukun-rukun yang lain. Dibagi contoh, ada di antara mereka yang mengambil berat tentang ibadah puasa, lebih banyak terhadap perhatian mereka kepada solat. Berapa ramai yang puasa tapi tidak menunaikan solat? Ramai ya. Tapi kita tak tahu lah. Puasa sebab yang pertama sebab semua orang puasa. Tak puasa tak kena pula. Yang kedua sebab nak raya. Kalau tak puasa raya tak syok orang lah. Akan tetapi ada yang terlalu mengambil berat tentang ibadah puasa berbanding perhatian mereka terhadap solat. Dia bagi contoh, kita dengan anak-anak kita, itu satu lagi persoalan. Ada yang berlebih-lebihan memaksa anak ni untuk puasa, dalam masa yang sama tak suruh pula untuk solat. Bab solat tak dibagi penekanan, tapi paksa kejut budak tu bangkit sahur, tak apalah, bangunlah makan, lepas mengantuk sangat pun, lepas makan ni tidur balik lah. Tidur balik confirm tak solat subuh lah. Nak solat subuh masa kesian, untuk silap dia, silap kaedah kita. Yang penting kita bagi penekanan kepada ibadah solat, suruh solat, didik untuk solat. InsyaAllah perkara-perkara yang selepas daripada itu dia akan mudah untuk datang. Bukan tak boleh suruh puasa, tak apalah nantilah, tapi keutamaan itu kepada ibadah solat. Baik. Di samping itu pula terdapat pula orang yang memberikan perhatian tertumpu kepada solat lebih banyak daripada perhatian yang diberikan terhadap zakat. Ada pula yang solatnya sempurna baik, akan tetapi dia cuai dalam persoalan zakat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengaitkan, menggabung halinkan kedua rukun Islam ni dalam Al-Quran. Disebut di sini terdapat dalam Al-Quran ini ada dalam 28 tempat Allah Ta'ala sebut gabung jalin di antara solat dan zakat, sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, kita diperintahkan untuk mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan sesiapa yang tidak mengeluarkan zakat maka tidak ada gunanya solat bagi diri dia. Nak tunjuk kata keutamaan tu lah. Kena sama-sama. Dia bagi tumpuan kepada solat, solat jaga dengan baik, bagi bab zakat. Sebab datang solat ni tak kena nak keluar apa, tak ada siapa tunggu kat situ kan.
nak masuk buat RM3 ke RM5 ke. Dan zakat ni nak kena keluar, nak kena keluar daripada poket kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang berusaha memisahkan antara solat dan zakat. Zaman Sayyidina Abu Bakar, yang kita sedia maklum, sejarah merakamkan di awal Sayyidina Abu Bakar naik sebagai khalifah, menggantikan Rasulullah SAW, terpaksa berdepan dengan golongan yang murtad, yang mengaku jadi Nabi, mengaku jadi Nabi, jadi Rasul, murtad. Dan juga dalam masa sama berdepan dengan golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat, sehingga diisytiharkan perang ke atas golongan tersebut. Negara Islam lah yang pertama kali melakukan peperangan dalam sejarah untuk membela hak-hak orang yang miskin. Baik. Itu yang ketiga. Terlalu memberi, melebihkan satu-satu rukun Islam itu, dalam masa sama mengabaikan yang lain. Yang keempat, mereka memperhatikan sebahagian perbuatan yang sunat lebih dari perhatian mereka terhadap perbuatan yang fardu dan wajib. Kulun yang sunat, akan tetapi mengabaikan perhatian mereka terhadap perbuatan yang wajib. Yang ni banyak contoh lah. Contoh dahulu puasa, tarawih, solat tarawih no, subuh pagi esok tak penuh macam tu kan. Solat fardu kira waktu, kalau macam Zuhur, Asar, Maghrib, nanti hari kerja kan, subuh dia bagi keutamaan kepada perkaranya sunat, berlebih-lebihan perkara sunat, mengabaikan perkaranya fardu dan wajib. Dia bagi contoh sini, memperbanyakkan zikir, tasbih, wirid, akan tetapi melupakan fardu yang diwajibkan terhadap mereka, iaitu perbuatan fardu yang bersifat sosial, masyarakat, yang bersifat masyarakat, seperti melayani kedua ibu bapa dengan cara yang baik, menjaga silaturahim, berjiran tetangga dengan baik, mengasihi orang-orang yang lemah, miskin, anak-anak yatim, menghapuskan kemungkaran, kezaliman dan seumpama. Terabai perkara yang sedemikian. Ada yang terlalu bagi tumpuan kepada perkara sunat. Ada yang dia menjaga dengan baik hubungannya dengan Allah Ta'ala, akan tetapi dalam masa yang sama dia mengabaikan hubungan sesama manusia. Ada hadis yang menceritakan bagaimana dikhabarkan kepada Rasulullah SAW, seorang perempuan yang rajin bangun solat malam, rajin dengan baca Al-Quran, akan tetapi dia dengan jirannya, mulut dia menyakiti jiran, mulut laser, mulut dia menyakiti jiran. Rasulullah SAW kata perempuan itu di neraka. Sebab Islam ni datang, bukan kita kena ambil kira persoalan, bukan hanya hablu minallah, hubungan kita dengan Allah. Dalam masa sama kita kena jaga hablu minannas. Sebab itu ulama tafsir yang menyatakan bahawa bila dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan
aqimus salat wa atuz zakat. Secara zahirnya aqimus salat perintah untuk kita ni mendirikan solatlah, solat. Wa atuz zakat secara zahirnya menunaikan zakat. Di sebaliknya itu kata ulama, perintah aqimus salat itu antara lainnya perintah untuk kita sentiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala dalam apa keadaan sekalipun. Dan perintah wa'atuz zakah itu adalah perintah daripada Allah Ta'ala kepada kita untuk kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Jadi dua-dua perkara ini amat penting. Jadi ada yang terlalu bagi perhatian kepada perbuatan sunat sehingga mengabaikan perbuatan yang fardu dan wajib, khususnya yang bersifat disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sini yang bersifat kemasyarakatan, bersifat kemanusiaan, sosial, hubungan dengan ibu bapa, silaturahim, jiran, hubungan bagaimana kita berinteraksi dengan anak yatim, orang miskin, bagaimana kita berdepan dengan kemungkaran, dengan kezaliman yang ada, kezaliman sosial, kemungkaran sosial, krisis ekonomi dan seumpamanya. Kita tidak boleh kesampingkan perkara tersebut. Itu yang keempat. Yang kelima, mereka mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk mengambil berat tentang ibadah-ibadah yang bersifat individu seperti solat dan zikir berbanding dengan tumpuan yang diberikan terhadap ibadah-ibadah yang berbentuk sosial. Lebih kurang tadi lah, ibadah-ibadah yang berbentuk kemasyarakatan, yang juga mempunyai faedah yang besar kepada umat manusia. Ada yang lebih cenderung, kata Dr. Yusuf, cenderung hanya memberi tumpuan kepada ibadah yang bersifat individu semata-mata, akan tetapi dia mengesampingkan, mengabaikan persoalan yang melibatkan kemasyarakatan. Lebih kurang yang keempat tadi, memperbaiki ikatan silaturahim antara manusia, bekerjasama dalam melakukan kebaikan, ketakwaan, saling nasihat menasihati, menggalakkan kepada keadilan, memelihara hak asasi manusia dan seumpamanya. Tumpuan hanya kepada ibadah yang bersifat individu. Dia jaga diri dia, tidak tak ambil hirau apa yang berlaku di sekeliling. Ada satu kisahnya, bagaimana Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk turunkan bala azab ke satu tempat, satu kampung. Turun malaikat, turun di tempat tersebut, tengok masih ada manusia yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Tak jadi, patah balik, maklumkan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Nazar lagi satu cerita. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kisah tadi, di mana Allah Ta'ala utuskan malaikat turun azab ke satu tempat, turun tengok masih lagi ada manusia yang beribadah kepada Allah. Patah balik kita ini, bagi tahu, maklumkan macam mana kita nak turunkan azab bala ni, sedangkan masih lagi ada hamba-Mu yang beribadah kepada Kamu. Allah Ta'ala perintahkan azab di bala diturun dekat dia, sebab dia hanya memikirkan diri dia sahaja, tanpa dia memikirkan manusia yang ada di sekeliling. Ulun buat baik untuk diri dia saja,
tak jalankan yang tadi amal ma'ruf nahi munkar, tak ajak manusia lain sama untuk sama-sama berada di jalan kebaikan. Yang kita bimbang, yang kata penting yang tadi, yang nombor berapa tadi, nombor 2 tadi, kewajipan amal ma'ruf nahi munkar tadi. Sebab bala Allah Ta'ala turun, bala kalau kata nikmat ni turun, dia bersifat khusus. Nikmat Allah Ta'ala turun, dia bersifat khusus. Akan tetapi kalau bala ni turun, dia sapu habis semua. Tak kira terimam ke, mufti ke, tak apa, semua kena. Macam banjir besar ni di Kelantan, ni nak main 2 tahun dah ni, susah hati je dia pun, hujung tahun lepas. Datang ni bala Allah Ta'ala, habis semua. Pondok besar pun tergelam, pondok di Kuala Kerai, Sungai Loyan, yang pondok yang terkenal, habis semua tergelam. Bala Allah Ta'ala turun, dia tak kira apa. Itu perkara yang kita bimbang, satu turun bala daripada Allah Ta'ala disebabkan kita gagal, lalai dalam melaksanakan kewajipan, meletakkan keutamaan tadi. Kecenderungan yang kelima tadi, kecenderungan yang lebih besar mengambil berat tentang ibadah yang bersifat individu semata-mata. Solat tanpa memikirkan, mengabaikan soalan kewajipan yang bersifat kemasyarakatan, silaturahim, kerjasama antara sesama, kerjasama dalam melakukan kebaikan, saling nasihat menasihati dan seumpama. Yang keenam, ada di antara mereka yang cenderung untuk mengambil berat tentang masalah-masalah furu', masalah cabang, dan mengabaikan masalah-masalah asas. Padahal orang yang terdahulu daripada kita telah menyatakan, sesiapa yang mengabaikan perkara asas, maka dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Mereka melalaikan asas bangunan secara keseluruhan, yakni akidah, iman, tauhid, keikhlasan dalam membela agama Allah, akan tetapi cenderung kepada persoalan-persoalan furu', benda-benda cabang. Ini contoh sembahyang tarawih lah. Contoh sembahyang tarawih yang senang. Duk kacau tentang berapa rakaat, 8 ke 20, sampai Ramadan ni kacau 8 ke 20, 8 ke 20, nombor 36 boleh, pandangan Imam Malik, 36 rakaat. Buatlah berapa pun, buat 8 ke, buat 20 ke, yang penting buat. Jangan sampai tak buat. Jangan sampai tak buat. Terlalu nak ambil berat tentang persoalan furu', sehingga mengabaikan persoalan asas. Dalam bab solat sunat tarawih ni, perkara asasnya kita buat sebagai satu, yang pertama sebagai menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Di samping itu menghidupkan syiar Ramadan itu sendiri, perkara asasnya. Tapi kita tu ambil berat, terlalu nak menunggu pada persoalan cabang, sehingga kan ada yang bertegang leher pula tentang soalan tersebut. Nak buat tazkirah ke tak tazkirah ke, nak buat tak buat, tidak. Benda-benda yang bersifat cabang, terlalu ambil berat tentang persoalan furu', sehingga mengabaikan persoalan yang asas. Itu yang ke-6. Dan yang ke-7, yang terakhir, tumpu
kemampuan mereka yang sangat besar untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, dan dalam masa yang sama melalaikan dosa-dosa besar yang lebih bahaya dalam hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Sebagai contoh disebut di sini tukang tili, sihir, dukun, menyembelih untuk orang mati, minta tolong kepada orang yang telah dikebumikan, minta kepada mereka untuk dihindarkan diri daripada bencana dan lain-lain perbuatan yang dapat mencebar akidah dan tauhid. Di samping itu tidak ambil berat langsung terhadap dosa-dosa penyelewengan sosial, hilangnya kebebasan hak asasi manusia, diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahli, berlakunya pembaziran, kemewahan yang merosakkan minda umat Islam. Semua perkara ini telah mengelirukan umat Islam pada hari ini, sehingga meletakkan ataupun menganggap kecil hal-hal yang besar, membesarkan hal-hal yang kecil, mengagungkan hal yang remeh, meremehkan hal yang penting, menunda perkara yang sepatutnya didahulukan dan mendahulukan perkara yang sepatutnya dikemudiankan, mengabaikan yang fardu, memberi perhatian terhadap yang sunat, tidak ambil kisah terhadap dosa kecil dan mengabaikan dosa besar, berjuang bermati-matian untuk masalah-masalah khilafiyah dan tidak mengambil tindakan terhadap perkara yang telah dipersetujui. Semua ini membuatkan umat Islam pada hari ini sangat perlu dan bahkan sudah sampai ke tahap wajib untuk memahami keutamaan yang sewajarnya segera diwujudkan, dibincangkan dan diperjelaskan sehingga boleh diterima oleh pemikiran baik. Di penghujung bab keperluan umat Islam memahami keutamaan yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, didatangkan kepada kita tadi. Disebut tujuh perkara yang diabaikan oleh umat Islam secara sekali lalu saja untuk di akhirnya ini. Yang pertama tadi, tidak mengendahkan, mengabaikan persoalan fardu kifayah yang memberi kesan yang besar kepada umat secara menyeluruh. Yang kedua tadi, mengabaikan sebahagian fardu ain ataupun melaksanakannya tetapi secara yang tidak sempurna. Yang ketiga, memberi tumpuan yang lebih terhadap sebahagian rukun Islam dan dalam masa yang sama mengabaikan tumpuan terhadap sebahagian rukun yang lain. Yang keempat, memberikan keutamaan terhadap perkara sunat dan kurangnya perhatian terhadap perkara fardu dan wajib. Yang kelima, cenderung untuk mengambil berat tentang ibadah yang bersifat individu berbanding ibadah yang bersifat sosial, bersifat kemasyarakatan. Yang keenam, cenderung mengambil berat tentang masalah cabang, masalah furuk dan mengabaikan masalah pokok, masalah asas, persoalan dasar. Yang ketujuh tadi, memberi tumpuan yang sangat besar untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, akan tetapi dalam masa yang sama terabai ataupun lalai untuk melihat kepada dosa-dosa besar yang lebih berbahaya kepada muslimin muslimat rahimakumullah. Kita dah mengakhiri bab yang baru habis, bab yang pertama, keperluan umat Islam untuk memahami keutamaan yang disebut di awal tadi, buku yang dikarang oleh apa disebut tadi, kerugian dunia akibat kemunduran umat Islam.
Sebab yang umat Islam mundur disebabkan antara lain yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini adalah kegagalan umat Islam untuk memahami keutamaan dalam kehidupan, sama ada kehidupan dunia ataupun kehidupan beragama. Jadi menjadi satu tanggungjawab kepada kita untuk kembali tengok balik, semak balik, muhasabah balik. Moga-moga insya-Allah dalam siri-siri pertemuan kita yang akan datang, kita sama-sama boleh ambil manfaat, iktibar dari apa yang dikongsikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Moga-moga kita boleh duduk kembali pada landasan yang sebenarnya dalam usaha kita mencapai kejayaan hidup kita, bukan hanya di dunia, lebih-lebih lagi hidup kita di akhirat sana, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk temuan kita pada malam ini. Kalau ada apa-apa tambahan, jangan lupa. Kalau ada soalan saya boleh jawab, nanti saya jawab. InsyaAllah temuan yang akan datang kita masuk bab yang kedua, iaitu hubungan antara memahami keutamaan dan fahaman keutamaan lainnya. Saya terjemah dalam bahasa Arab, kadang dia pusing-pusing sikit. InsyaAllah kita tengok pada temuan yang akan datang. Hanya baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan manusia sendiri. Saya mohon banyak maafan. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله.